Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Sambungan kitab yang kedua ni, iaitu kitab Bughiyatul Tullab, pada muka surat 5. Kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, hei orang yang menanggung ilmu, amalkan oleh kamu dengan dia, maka bahawasanya orang yang alim itu orang yang mengamalkan barang yang diketahuinya dan muafakat ilmunya dan amalnya. Kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Kita sambung dalam bab kelebihan ilmu dan ulama ni. Pada muka surat yang dah lalu ni, muallif kita Syekh Daud Fatani ni dah buat mai beberapa keratan daripada ayat Quran dan hadis Nabi, termasuk perkataan-perkataan ulama menceritakan tentang kelebihan ilmu ni. Dan dia bawa mai juga beberapa petikan daripada kata-kata hukama di kalangan ulama, sahabah ataupun daripada tabi'in dan sebagainya. Jadi dia akan sebut di ujung ini berkenaan dengan kebinasaan orang yang ada ilmu tetapi tidak mengamalkan dengan ilmu dia. Dia ambil petikan kata Sayyidina Ali, kata-kata hukama daripada kata hikmah daripada Sayyidina Ali ni. Orang yang kita, orang kata, patut ambil contoh daripada nasihat dan kata-kata dia. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut bagi pedoman dan panduan kepada kita, cerita berkenaan dengan siapa orang yang terbaik di kalangan umat Nabi ni. Nabi kata, khiyarukum man yuzakkarakallah ru'yatuhu. Nabi kata, orang yang terbaik di kalangan kamu, man yuzakkarakallah ru'yatuhu, orang yang apabila kita melihat muka dia maka menyebabkan langsung kita teringat kepada Allah. Orang yang paling baik di kalangan umat Nabi ni siapa? Iaitu dengan semata-mata kita tengok muka dia, dia bukan dia bercakap lagi. Bila kita tengok muka orang-orang yang soleh ni, langsung kepala kita ni teringat Allah, teringat terus. Dan dia rasa nak jaga, kita rasa ibadat kita ni nak berbetul, dengan sebab hanya semata-mata kita lihat dia. Yuzakkarakallah ru'yatuh wa zada fi ilmi mantiquh wa raghabbaka fil akhirati amaluh. Nabi kata ada 3. Yang pertama, orang yang apabila kita tengok dia mengenangkan kita kepada Allah. Tengok-tengok dia kita berasa lagu nak berzikir. Kan, bukan dia bercakap lagi. Tengok dia, ni orang alim. Kita tengok muka dia teringat. Oh, lepas tu dia bagi amalan Hizib Nawawi apa tak baca pun. Tengok-tengok muka dia berasa nak baca. Bukan dia bercakap lagi. Yang kedua, wazada fi ilmin mantiquh. Bila dia bercakap saja, pasti akan menambah ilmu kepada kita. Ni antara ada Sayyidina Ali, memang kita tak sempat, tak dan nak tengok wajah Sayyidina Ali, tapi kata-kata yang mereka tinggal, yang ulama sematkan dalam kitab, menyebabkan dengan perkataan mereka kita ni menambah ilmu. Percakapan mereka ni jadi satu pedoman, jadi satu pengetahuan yang berharga untuk kita. Nabi kata, antara umat aku yang terbaik bila bercakap saja menambahkan ilmu. Yang ketiga, waraghabbaka, dan juga menggemarkan kita fil akhirah amaluh. Tengok amalan dia, kita pun berasa bagi pedoman kepada kita. Ini di antara pepatah Sayyidina Ali yang Syekh letak di dalam kitab kita ni. Bukan sebarang orang, kita pun maklum kelebihan Sayyidina Ali ni banyak. Sudut dia sahabat, dia antara sahabat yang awal 4-5 orang yang awal masuk Islam. Dia pula sepupu Rasulullah, lagi pula dia menantu, dia pula antara orang yang terlibat dalam perang.
dia juga 10 orang yang dijamin dengan syurga, dia juga khulafaur rasyidin. Kalau dia ambil satu tiket sahabat pun habis dah kan. Ni sahabat, di kalangan sahabat pun dia antara ranking nombor 4 kan. Rajulun mubasyirin bil jannah pun dia juga, menantu pun dia juga kan, ahli badar dia juga. Ni ke semua dia, hanya perang Tabuk saja Saidina Ali tak kelang. Hal lain semua Rasulullah ajak dia pergi perang. Perang Tabuk yang terakhir yang Nabi perintah supaya Saidina Ali ni jaga Madinah. Hal lain semua dia terlibat. Ada hebat Saidina Ali ni. Kita tengok apa nasihat daripada Saidina Ali ni. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hai orang, ataupun he, kalau dulu bahasa dulu ni dia panggil he, orang tua ni kalau ngaji tok guru tua dia he, bukan he haduk he jampi tu kan. Ni he ni bahasa orang tua kat belah saya ni he lah, kalau lah ni hai lah. Hei orang yang menanggul ilmu, yakni yang mempunyai ilmu. Dia tahammul ilmu ni makna orang yang bersifat dengan ilmu, makna orang yang ada ilmu. Amalkan oleh kamu dengan dia, dengan ilmu tu. Dia suruh kita ni amal dengan ilmu, jangan sekadar kita ambil tahu saja. Kadang-kadang ilmu hanya duduk dalam kitab ataupun dalam pengetahuan kita, tapi langsung tidak diamalkan. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, di sebelah muqaddimah ada tu Imam Nawawi nasihat. Dia kata sebaik-baiknya bagi orang yang membaca dan mempelajari kitab azkar dia ni, mana-mana amalan yang dia tulis dalam kitab dia ni, habis tak ada kita buat amal seorang sekali lah. Kan banyak dia letak azkar-azkar zikir tu. Dia kata habis tak ada kita amal kalau seorang sekali, supaya ilmu itu tidak mendakwa kita nanti di depan Allah. Kita mengaji saja, tebal dah zakat lah. Bukan pakai tak pergi mana kita kan. Jadi kalau nak buat amal sungguh sebagai ahli dulu ni beratlah, kita banyak urusan kan, padan dengan keadaan kita ni yang tugas banyak. Jadi janganlah kita terlepas langsung, makna amalkanlah kurang-kurang pun serba sekali dah, supaya ilmu itu kata Imam Nawawi tidak mendakwa kita nanti di akhirat kan. Mungkin kita loba untuk pengetahuan, tapi kita lupa untuk kita amalkan kan. Ilmu yang tidak diamalkan ni, ilmu ni akan dakwa kita nanti di akhirat kan. Pasal apa? Sekadar mengetahui sahaja. Sebab tu dalam kitab apa nama Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Bentan bawa satu hadis tu, cerita berkenaan dengan seorang lelaki. Apabila malaikat panggil dia untuk dibicara di hisab amalan, dia seorang yang alim kan. Malaikat tanya, kamu ni usaha untuk alim ni untuk apa? Dia kata, saya ni usaha alim ni supaya amalan saya diterima Allah. Lagi pula alim ni dikasihi Allah, dia bagi alasan yang membela dia. Akhir Allah Ta'ala katakan, tabta, hang pemuhung, hang pulun nak bagi jadi alim supaya orang pakat kata hang alim. Hang bukan buat amal menuntut ilmu ni kerana aku. Hang fatwa pun ada tujuan maksud tertentu. Tuhan kata, heret laki-laki ni humban dalam neraka. Ada 3 orang laki-laki yang akhir Allah humban ke dalam neraka, na'udzubillah. Laki-laki yang kedua, orang yang mati dalam perang sabil. Malaikat tanya, sebab apa yang hang mati dulu atas dunia? Aku mati dalam perjuangan membela kalimah Allah, agama Allah, dan aku mati sebagai syahid untuk supaya Islam itu tinggi. Tuhan kata, kadzabta, hang pemohong. Hang berjuang supaya orang nak kata hang hero, para jurid ataupun pejuang, dan bagi nama hang harum. Sebenarnya hang berjuang tu bukan kerana aku. Lempak masuk dalam neraka. Lelaki yang ketiga, orang yang dermawan, dan dia banyak tolong. Mereka tanya, apa amalan yang kamu buat dulu atas dunia? Saya banyak bantu nak yatim apa semua. Tuhan kata, pemohong lah ni pun hang bagi ke semua supaya orang kata hang dermawan. Ambil laki-laki ni humban dalam neraka. 3 laki-laki antara yang tokoh dalam amalan akhirat, dengan sebab ilmu ataupun dengan sebab niat yang tidak ikhlas, Allah humban dalam neraka. Ini pedoman para ulama supaya kita berhati-hati dalam bab-bab macam ni. Ini dia ambil petikkan Saidina Ali nasihat dah. Jadi Saidina Ali ni nasihat kita, sesiapa yang menangguh ilmu, yang ini mempunyai ilmu, amalkan oleh kamu dengan dia dengan ilmu. Pegang sungguh prinsip ilmu.
Kan kalau ilmu kita pertahanan kita, soal ibadat kita ke, soal akidah kita ke, ahli sunnah wal jamaah pi bumi mana pun jangan kita duk terpengaruh. Ni kadang-kadang duk sini ahli sunnah kan, pi sana punah terus kan, tengok oh kita nampak lagu sungguh juga balik mai jadi Syiah. Tak amal dengan ilmu yang dia terima bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Ni Sayyidina Ali pegang semua nasihat semua ni, pegang sungguh dengan ilmu kita, amal. Jangan sekadar pengetahuan saja kan, rasa ni mudah dipengaruhi orang. Maka bahawasanya ni dia panggil fa ta'liliyah, yakni kerana bahawasanya orang yang alim itu orang yang mengamalkan barang yang diketahuinya. Di sisi orang yang mutaqaddimin dulu, khususnya salafus salih, seseorang yang dianggap alim itu selain daripada mempunyai ilmu yang kemah dan gitu, dia juga mengamalkan apa yang dia ketahui. Sebab tu kalau kita ngaji dalam kitab Itqan bagi Imam Sayuti sebut trend ataupun cara para sahabat Nabi menghafaz Quran. Dalam kitab Itqan Ulum Quran disebut para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ni menghafal Quran sehari 5 ayat. Dia tak hafal lagu kita kan. Kita ni kadang-kadang susah sampai semuka doa kan, kita kira bagi cepat habis kan. Kita punya cara kita ni menghafal mau bagi ingat bagi cepat habis. Tu hero dah. Para sahabat dia bukan cara dia macam tu. Imam Sayuti kata para sahabat Nabi hanya menghafaz sehari 5 ayat. Dalam sejarah kata Sayyidina Umar hafaz suratul Baqarah 9 tahun. Bukan kalau kita lambat Sayyidina Umar ni tak apa kan. Orang hafaz Quran 4 tahun habis dah. Ni Sayyidina Umar kata kemas 9 tahun Baqarah Rupa-rupanya Imam Sayuti hurai. Imam Sayuti kata para sahabat akan menambah hafazan sesudah 5 ayat yang dihafal itu dia amalkan. Mereka takkan tambah kecuali mereka dah amal ayat yang dah lepas baru mereka tambah. Kalau kira lagu tu dia pakai kita ni duk Fatihah dengan alif lam mim tu. Selera lah. Ni cerita cara-cara sahabat, cara-cara orang-orang soleh. Sebab tu Sayyidina Ali boleh cakap lagu tu. Kalau dulu disebut alim, cukup dengan amal dia dengan apa semua serba-serbi rancah dah cukup. Tu Imam Syuuti sebut. 9 tahun dalam sejarah Sayyidina Umar suratul Baqarah 9 tahun. Lama. Dia takkan tambah. Imam Syuuti kata para sahabat kecuali bila dia amalkan yang dah lepas baru tambah sehari 5. Makna mereka mampu menghabiskan Quran kadang-kadang dalam tempoh yang tidak berapa tahun. Makna Quran itu sebati dengan mereka. Sebab tu bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah si Ibnu Abbas itu ibarat bagaimana, Aisyah kata kalau kamu lihat Quran itu Quran yang mati, makna Quran yang tak bergerak. Kalau kamu ingin tengok Quran yang bergerak, tengoklah Ibnu Abbas. Dia tu Quran dah. Tu nak abang kata apa yang ada dalam Quran, amalan yang ada dalam Quran, perintah dalam Quran, itu yang ada dalam diri Sayyidina Ibnu Abbas. Tu cara ulama dulu. Sebab tu ilmu tidak menjadi fitnah kepada mereka. Kita ni kalau nak kira ilmu ni banyak juga lah ada fitnah dah ilmu tak banyak fitnah pula ni keadaan nasihat daripada Sayyidina Ali ni. Tengok dia kata maka bahawasanya yakni kerana bahawasanya orang yang alim itu hak betul-betul alim. Nama kata alim di sisi salafus salih dulu lagu mana? Orang yang mengamalkan barang yang diketahuinya, apa-apa yang diketahuinya, khususnya dalam Quran. Sebab itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud satu ketika dia termenung sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok Ibnu Mas'ud ni, tengok awak kawan ni sedih pelik. Rasulullah tanya, awak Ibnu Mas'ud yang sedih lain macam? Dia kata, saya ni duk kenang satu benda Rasulullah. Kenang apa? Waktu keadaan lah ni kalau saya serabut, saya ada masalah, saya ada hajat, saya boleh celapak main rumah Rasulullah untuk selesai masalah. Hati saya jadi tenang. Tapi saya duk fikir dalam kepala ni, kalau Allah ambil umur Rasulullah dulu,
saya nak cari siapa ni? Nak cari siapa sebagai nasihat jiwa saya ni? Dia duduk serabut tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dekat Sayyidina Ibnu Mas'ud, dia katakan, jadikan dua penasihat kamu seumur hidup. Lebih pada setiausaha peribadi ni, penasihat peribadi seumur hidup. Yang pertama, Nabi kata nasihan natiqan, penasihat yang sentiasa bercakap dengan kamu. Apa dah? Nabi kata bacalah Quran. Jangan tinggal Quran, baca Quran ni, pasal Quran ni seolah Allah berkhitab kepada kamu. Nasihat yang selalu disebut, kita baca seolah-olah Allah Ta'ala duk bercakap dengan kita. Nabi kata ini satu penasihat yang cukup hebat untuk kamu, untuk orang kata apa, ubah peribadi Ibnu Mas'ud menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, Nabi kata nasihan samitan, penasihat yang bisu. Dia nasihat tapi bisu. Lagu mana nasihat tapi bisu? Sayyidina Ibnu Mas'ud tak faham. Nabi kata selalulah mengunjungi majlis-majlis kematian, tunggu sehingga seseorang itu dikuburkan. Matinya seseorang itu adalah satu nasihat untuk kita. Tapi tengok orang mati, kawan-kawan baik kita yang dah meninggal, mengaji dulu sekali, berjuang dulu sekali, kerja apa sekali, tiba-tiba bila sampai kematian tak ada lah. Kan ada sakit pun sangat pun, gelincang gerek itu jatuh sangat. Tak pun pergi tengok, sebenar kematian dia itu satu nasihat untuk kita. Habislah kawan-kawan kita pun tinggal tu, tinggal kita. Dan Nabi kata itu nasihat yang cukup besar untuk perubahan kepada diri kita. Jangan pergi tengok orang mati, tengok tak ada lah kawan ni, dia kata kan, rumah habis bayar dia pergi tanya hal lain kan. Tanya tu anak-anak dia guna, kita pergi jadi satu nasihat dekat kita kan. Tengok kematian, lebih-lebih lagi waktu orang nak ke bumi. Saya kalau majlis kematian ni hak paling semak sekali waktu orang duk kambuh kita, dia ketat dah. Kalau tengok mati dah tu pasal tengok duk kambuh, kalau kita tu kalau hidup macam nak lompat naik boleh kan. Tang tu nak buat lagu mana, lah pengakhiran peluang Allah nak tambah amalan kita tak ada lah. Itu Ibnu Mas'ud antara yang dinasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia amal-amal ni nasihat petua-petua dia buat ni. Dan muafakat ilmunya dan amalnya kena bertentang elok kan. Bukan setakat tahu, kadang-kadang tahu fadilat ni, tapi kita sendiri pun tak apa nak boleh buat. Mana tak nama ilmu lagi lagu tu. Kalau nisbah ulama-ulama dulu ni, bila kata alim, amalan mereka pun kuat kan. Kita ni kadang-kadang nisbah ilmu saja. Kadang-kadang ilmu ni tanya apa pun tahu jawab, tapi amalan tu rawatib tak apa nak cukup kan. Dia tengok ada balik buat rumah apa, balik lena. Amalan ni dia tak seimbang dengan ilmu. Kena bagi muafakat ilmu, mana kita buatlah sekadar mampu kita kan. Orang kata dari setahun, saban tahun ke tahun ni kita tambah sikit amalan kita. Itu cerita Sayyidatina Aisyah. Aisyah ni satu ketika dia perhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam. Dan dalam sujud, dalam rakaat Nabi tambah sujud. Dan tidak Nabi dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi waktu tu dia tengok tiba-tiba Rasulullah tambah ulang 3 kali. Wa bihamdihi astaghfirullah, wa bihamdihi astaghfirullah, wa bihamdihi astaghfirullah. Nabi bila sembahyang sunat dia baca 11 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu kan, sampai habis Nabi baca 11 kali. Lepas tu Nabi tambah sedikit lagi wa bihamdihi astaghfirullah, wa bihamdihi astaghfirullah. Sayyidatina Aisyah masa tu budak-budak lagi. Rasulullah wafat dia baru 18. Dia dalam 6, 17, 18 gitulah umur dia. Kita tengok awak Rasulullah ni tambah. Habis Rasulullah semayang, dia tanya, ya Rasulullah, pasal apa lah ni semayang tak macam dulu? Lah ni sujud pelama sikit. Memanglah dalam hadis Imam Muslim sebut, Nabi kalau sujud macam baca suratul Baqarah 100 atau 80 ayat. Lama lah, tunggu lagi tak lama.
Huzaifah Yamani kata, taubat aku tak turut lah. Dia pergi tidur sama Rasulullah. Malam tu Nabi mengkit sembahyang malam. Dia apa sembahyang? Mayang-mayang tu dia kata ingat kot surah Baqarah tu Rasulullah rakaat lah kan. Habis Baqarah masuk Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Habis tu baru Nabi rakaat. Allah dia kata, aduh silap lah aku. Dia tak lah tu kalau bahasa kita kata nah silap lah aku duduk turun. Nabi rakaat yang pertama Nabi rakaat lama macam baca 100 ayat surah Al-Baqarah. Mana banyak jam Nabi sembahyang baca. Huzaifah Yamani kata, taubat aku tak turut dah balik. 4-5 jam baru Rasulullah habis sembahyang 2 rakaat. Di ujung umat Rasulullah ni Rasulullah tambah wa bihamdihi astaghfirullah wa bihamdihi astaghfirullah. Habis Aisyah tanya, awak Rasulullah tambah? Dia kata, aku masih ingatkan ayat Quran baru diturunkan, iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, kamu tengok dalam setiap peperangan yang melibatkan aku, semua Allah bantu kemenangan. Semua Tuhan dah nyata dah kan, Allah dah bantu ke semua dalam peperangan. Dia panggil sirayah wal maghazin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat, kata Imam Ibn Hisham 14 ke 17 perang tu, semua Rasulullah menang. Dia kata hang tengok, Nasrullah, Allah dah bantu Islam. Wal fath, dan pembukaan Mekah, makna kerajaan negeri Mekah sudah kembali ke pangkuan Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rasulullah baca balik ke Aisyah, kamu tengok pada masa tu Islam ni orang masuk dalam keadaan berkumpulan, berbondong-bondong. Sahabat yang masuk tempatah Mekah, himpunan pada masa tu lebih kurang, sebahagian ulama sirah kata 140,000. Rasulullah wafat ni 140,000 tak kurang, ataupun 125,000, 24,000 ni khilaf lah. Mana ratusan ribu yang masuk Islam. Apabila kamu tengok lagu tu, Allah Ta'ala bagi syarat, fahamlah tugas kamu seorang Rasul sudah penamat. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sebab tu Nabi kata, aku faham tugas aku sudah tamat, maka ucaplah tasbih, ucaplah hamdun kepada Allah, tanda kamu sudah hampir diambil nyawa. Aisyah teriak. Itu tanda ataupun bukti ataupun sebagai teladan kepada kita. Semakin kita naik umur, tambahlah sikit kan. Kalau dulu baca semuka Quran, lajak-lajak sikit dah suku kan. Ni daripada dulu duk semuka tu kan. Duk semuka tu dia ada dulu. Tu pun 7 kali menguap nak habis 7 muka kan. Lawan-lawan bola tu dia jegir ayak tak minum. Duk tepi tu. Ish, duk tunggu apa lagi? Tengok bola. Ayak tak minum, berupas makan nasi kan. Ada punya tak apalah nak tengok-tengoklah. Bukan masalah, tapi kita segi amalan kita khususkan. Amalan kita, waktu-waktu kita ni kita jadualkan. Ni banyak saya duk ngaji tutup guru ni duk sebut, kita peruntukkan jadual khusus dalam hidup kita ni. Ada satu ruang waktu yang kita khusus untuk kita dengan Allah. Dalam masjid pun, dalam rumah kita pun, kita letak satu tempat yang jauh daripada gangguan ataupun apa saja. Tutup guru banyak nasihat kita lah. Mana ada satu waktu kita bangkit, kita munajat kita dengan Allah. Telefon apa-apa jangan tak ni sambil duk zikir tangan duk masak. Kita tahu ke mana kan. Ambil satu ruang, kita kenang dosa-dosa kita, betul amalan-amalan kita balik. Pasal ulama-ulama dulu resam ni pun macam tu. Ni Sayyidina Ali ni dalam Hayatus Sahabah sebut, setiap malam dia bangkit sembahyang malam. Imam Safwan kata, aku tidak pernah lihat Sayyidina Ali ni tak pernah puasa. Bila Rasulullah wafat dia puasa. Bila malam saya dia bangkit, wa yabki buka as-sabi, dia teriak macam budak-budak teriak dapat susu. Wa yatamalmalu tamalmulan fi mihrabihi, dan dia tidur dalam keadaan berguling di mihrab. Mana mihrab ni tempat sembahyang khusus Sayyidina Ali. Dia bangkit semalam, dia khalifah ke tak khalifah sama. Teriak, lepas tu dia guling. Orang yang cukup bersedih. Wa yaqulu sambil dia teriak tu dia mau panjang. Dia kata bu'di safar wa qillati zad, alangkah jauhnya perjalanan yang aku nak mai depan, sedangkan bekalan aku masih lagi sedikit. Cerita Sayyidina Ali kan. Dia ada waktu kita pun kena ada jugalah kan. Satu ruang, jangan sampai kita
Memang masa tak apa nak ada kan. Peruntukan kita dengan Allah ni kita berkira sangat. Tapi kita lain daripada tu. Kita boleh bagi khusus masa banyak. Sampai berapa jam main badminton pun lama juga badminton kan. Pecah peluh balik satu nasi dua pinggan apa tak tahu lah. Lena sangat begitu. Baca sahabat kita peruntukkan waktu kan. Hari-hari kita nak ambil isu tengok sahabat nak apa. Tapi pasal apa kita tak peruntukkan ibadat kita? Ha ni, ilmu-ilmu yang kita buatlah, amal-amal nasihat saya dan tuan-tuan supaya kita ada perubahanlah daripada ujung kita kuis bantun tambah sikit kan. Jadilah qadar-qadar kita tu. Tu nak cerita ilmu dengan amal ni. Sebab apa yang Sayyidina Ali nasihat dekat kita ni supaya kita amal muafakat ilmu dengan amal ni. Ni dia kata antara tanda-tanda kiamat ni Allah fitnah umat Nabi Muhammad ni lagu mana? Dan lagi akan datang yakni zaman mutaakhir ini. Beberapa kaum menanggung mereka itu akan ilmu, tiada melalu akan tulang hulkum mereka itu. Apa makna tiada melalu akan tulang hulkum? Orang ilmu ada, bercakap ni ingat, hak nu ingat-ingat. Tapi ilmu ini hanya sekadar hulkum. La yujazu imanuhum taraqiyahum. Tidak melepasilah iman dan amalan mereka ni daripada nak angkung. Mana takap cakap kita mesti buat, kita mesti berjihad, yang dia penakut kan. Kita mesti yang dia kedekut pahit kan. Tak sama. Kadang-kadang jadi macam tu kan. Dulu di Kedah ada seorang orang panggil ulama buah nangka. Kan bisa dengar ulama buah nangka. Orang gelak dekat dia ulama buah nangka. Sebab apa? Dia rajin baca bab-bab fadilat, infak apa semua. Satu hari tu dia nak keluar. Di rumah dia tu ada lah buah nangka madu ni orang mai hadiah kat dia. Dia keluar lah. Dia balik tanya bini dia. Dia kata ada kes apa kan ni? Dia kata tak ada. Tadi ada seorang main minta lapak dia kata. Tu hang bagi bang. Dia kata bagi buah nangka tu. Lah. Hang bagi macam mana? Aku tak ada makan ni. Dia kata dah abang nak mengajak atau suruh sedekah apa semua. Aku cerita suruh orang sedekah kat kita, bukan kita sedekah kat orang. Orang gelak sampai keluar wala muak buah nangka. Tak ada lah dia tu. Hanya sekadar baca kita na'udzubillah lah. Hak mana pengetahuan kita sikit kita cubalah amal sekadar yang mampu. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali kata lah, akan tiba satu kaum yang mana mereka ni bercakap bab ilmu ni hebat, tapi segi amal, segi ilmu, segi iman mereka tidak merepasi anak kaum. La yujazu imanuhum taraqiyahu. Takkan soal sunnah pemohong kan. Buat amal sunnah kita hanya pakai hadis sahih sahaja kan. Ni pun satu masalah kan. Duk sunnah depa yang tinggal sunnah kan. Pederah saja sunnah, tak buat terang mana pun kan. Malah orang duk buat amalan-amalan sabit dalam sunnah pun kata habis bid'ah. Ini yang isyarat ni dah banyaklah hadis sagutan dalam bab ni. Ni yang Sayyidina Ali kata ilmu, iman, amal ni hanya sekadar anak hengkung depa tanya. Tidak melalui ni, tak lepas mana takat mulut. Tak jadi amalan, tak jadi iman. Menyalahi amal mereka itu akan ilmu mereka itu. Tak sama apa yang mereka cakap dan apa yang mereka amal tu tak sama. Kata lagu lain, buat lagu lain. Kita ni pegang Quran hadis, tapi tengok segi amalan Allah. Sombong ya Allah. Tengok segi ni dalam hadis cerita Nabi tawaduk lah, cerita dalam Quran suruh kita dalam keadaan tawaduk, tapi sombong. Masuk pergi pejabat tu tak apa bagi salam pun tak tahu, saya tak mahu sebut nama lah. Dia cerita kawan-kawan hadis pejabat lah. Dia tak apa setuju dengan dia. Sembang tu hadis ni kena ikut Rasulullah. Dia jumpa orang ni kepala duduk atas dia. Buat tak tahu lagu tulis Assalamualaikum. Samsin tu. Tu duk jadi hari. Tapi lambat lepas jadi kes apa? Tidak sabit dalam hadis. Lagu ni nampak ni. Kan? Ni tak ada ni bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tu yang dia betul sebut. Tapi amalan tak sama. Nak bertahan betul buat lagu betul. Akhlak Rasulullah contoh ini betul lah. Jangan dalam bab-bab kena selera depa ya depa berdekat.
mai hak ni buat sengak begitu. Ni kumpulan ataupun golongan-golongan ni akan tiba, kata Sayyidina Ali. Di zaman-zaman kita ni banyak ni. Dan menyalahi rahsia dalam hati, makna benda-benda dalam batin ni tak sama dengan apa yang dalam perbuatan mereka. Dalam perut tak sama. Kadang-kadang kita tengok mai ni boleh kita kena maaf orang, tapi dalam perut haram tak sama. Kan kita kena bersentiasa baik dan berlapang dada. Oh, bahasa kan, buah lapang dada tu cukup terbakar kita dengar. Kan? Tapi tengok, kita tak boleh menganggap buruk kepada saudara-saudara kita. Mereka pun nak sampaikan kepada Allah juga. Kita kena bersikap lapang dada. So tentang diperoleh. Kan? Saya masjid buat Syekh Alwi tu berapa tahun lah. Sampai hari ni tak boleh masuk. Duk pi ikut surau lah. Kan? Tak boleh masuk. Tang mana lapang dada. Mereka nak masuk negeri kita, nak bawa sebab pahaman mereka. Mereka kata kita sikap kita terlalu keras, tak bagi ruang. Tapi negeri mereka juga tuan-tuan. Mana boleh masuk. Ada kawan saya tu buka satu kitab penawar bagi hati. Lepas tu kitab Hidayatus Sabiat. Satu lagi kitab Misbah Munir. Baru baca sekali satu round, dah lah mukadimah. Masuk round yang kedua, polis sampai. Polis kata kami diminta supaya majlis ni dihentikan. Pihak pengurusan kata pasal apa? Saya pun tak tahu. Dia kata saya terima arahan daripada Jabatan Mufti supaya majlis dihenti. Sekiranya tak dihentikan, Mahat Hafiz ni akan ditutup. Kita baca dalam tu bukan cerita bab maki orang, cerita bab akhlak kan, cerita bab sifat Allah Rasul. Tahu mana sikap lapang dada depan kita. Dia kata kita kena berlapang dada, kita kena terima pandangan orang. Cuba tentang pi ni, saya tahu lah saya duk pi kot tu. Oh cukup payah nak masuk, cukup payah. Apa guna pengaruh kena bawa polis. Kita nak kata lagu mana lipat tutup majlis. Ni keadaan. Ni fitnah di akhir zaman dia begitu. Kan cakap orang utara kata cakap ya derah tak tahu mana. Kan dia bercakap tu seolah-olah dia mengamalkan apa isi, tapi sebenarnya tidak sama zahir dengan batin. Di depan kita berlapang dada, kita tak boleh terlalu keras, kita ta'assub dengan mana-mana mazhab ni, alasan yang selalu mereka guna ni. Ini yang Sayyidina Ali kata, menyalahi rahsianya di dalam hati mereka itu akan nyata mereka ni, akan zahir mereka. Mana luar dengan dalam tak sama. Mereka pamerkan sifat mahmudah, mereka simpan sifat mazmumah mereka dalam perut. Bila di belakang baru nyata. Oh, tengok depan lagu senang nak bagi ruang, rupa-rupanya mereka sekat habis-habisan. Balik mereka bincang belah jangan bagi. Kan? Bila mereka masuk mai tempat kita sekat pasal bawa pahaman, mereka melatah kata kita ni tuduh mereka lah. Ini duk jadi situasi akhir-akhir zaman ni macam tu. Banyak golongan-golongan yang macam ni. Duduk mereka itu berkeliling memegah-megah, setengah mereka itu akan setengah hari sombong. Kan hak ni kumpulan apatah lagi yang mereka tahmah tu para ulama. Ini banyaklah kalau nak kutip cerita bab lagu ni, tuan-tuan pun maklum kan, dalam hari ni dalam YouTube, dalam internet ni banyaklah macam-macam ni. Megah dengan majlis depa. Ini masalah. Kadang-kadang pada pihak kita pun kena ambil iktibar juga masalah ni. Kadang-kadang dia suka majlis kan, megah dengan majlis ramai, dia jarang lagi. Kalau kita nak halal kebelah tu ni sepatut ada pembetulan, pembaikan. Kita tujuan kita nak sampaikan ilmu, berapa orang ke, ramai ke, sikit, tu bukan urusan kita. Para sahabat Nabi ni pi sebar Islam ni bukan ada tunggu banyak orang. Kadang-kadang seorang dua. Nak terima tak terima itu bukan pilihan mereka. Mereka hanya sampai yang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak. Kiranya Allah pilih dia untuk bagi hidayah. Ni kadang-kadang dia begah. Kita ada cerita sedepi ada orang. Dan kita pula jadi lagu tu. Ni antara benda-benda ni kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Pilih kita pot hak baik-baik sikitlah kan. Tang ni pi tak apa nak ni sangat. Pi tang ni lah nampak lagu ramai sikit. Kita tu selera kita lagu tu. Ni Sayyidina Ali kata duk jadi zaman kita ni.
Hingga bahawasanya seorang laki-laki sanya marah atas orang yang sekedudukannya bahawa duduk ia kepada orang lain. Ini jadi zaman-zaman lah. Kan satu guru bila anak murid dia pi majlis lain, duk pi apa dekat dia tu. Aku kenal lah dia tu, mengaji bukan boleh. Lah. Kalau sekiranya bawa jalanan yang elok ahli sunnah wal jamaah, akidah, amalan, i'tiqad apa semua, pi datang mana pun. Kan. Ini dia tak contohi para sahabat Nabi. Kalau kita tengok cerita para sahabat Nabi, tuan-tuan, pernah satu ketika sahabat Nabi ni 12 orang serentak pergi ke bumi Syam. Bila para tabi'in dapat tahu ada baki sahabat Nabi yang sampai ke Syam ni, mai kita buat majlis untuk sambut. Dia kata tak payah pun dak, kami ingin menghormati sahabat Nabi. Buat majlis 12 orang. 12 orang beratok atas tu. Kalau kita katalah mikrofon lah, contoh kita. Bila ada satu pertanyaan diajukan kepada para sahabat. Para sahabat Nabi ni masing-masing tak mau jawab. Kan tanya kepada sahabat yang pertama, dia pegang-pegang mikrofon, kalau mikrofon lah mana dia jawab. Dia kata, saya ni bukan orang parti sangat." Tanya kawan ni lah, dia alim ni. Ambil. So pergi kat kawan yang nombor 2, sahabat ni. Sahabat ni kata, "Saya ni pun lebih kurang dia juga. Tapi kawan ni alim ni." Bagi kat kawan nombor 3. Akhirnya begitu sampai habis 12 orang sahabat. Lelah sekali siapa nak jawab? Hak kawan lah kata, tanya nombor 1 balik. Dia pun nama lah tu lah. Bagi nombor 1 jawab. Nombor 1 pun jawab. Jawab. Habis jawab. Sahabat nombor 2 jawab. Tak betul lagu dia kata tu. Hak betul lagu ni. Dia pun jawab. Habis dia jawab. Hak nombor 3 kata, dia apa tak apa betul lagi. Kan? Jawab. Akhirnya macam ni punya akhlak para sahabat Nabi. Sahabat yang dia tegur, sungguh betul-betul dah, saya minta maaf. Akhlak begini ni, kalau umat hari ni nak ada kat sembarangan. Kita kalau orang tegur kesalahan kita melenting. Kalau kita tak melenting pun taram kan. Dalam perut tak apa je, tak apa. Hari ni hari hang, kena hari ku hang tahu aku nak ajak hang lagu. Muka belin dan. Nampak? Dan kadang-kadang main dekat dia. Sahabat ni, anak-anak murid dia main kadang-kadang. Aisyah besar. Bila ditanya soalan pada dia, Aisyah kata, soalan ni elok tanya Ibnu Mas'ud. Pasal dia antara sahabat yang musabiqun al-awwalun, masuk Islam awal. Dia pula tua. Aku ni masih muda, mungkin dia dan dengan Rasulullah sebab tu di Mekah pada dulu. Tapi tanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kadang-kadang, dia kata kalau hak ni Ibnu Abbas pakar lagi pada aku. Tu sikap begitu. Kan kita ni kalau boleh diamalkan dalam budaya kita begini, alhamdulillah. Ni tak boleh. Apa duk pi apa kat dia tu? Aku kenal lah muka tu. Kena dekati nak tampau. Kan kadang-kadang dia tak kata dalam perut. Pi mana dalam perut. Nanti budak ni. Kita sikap begitu. Ni, Sayyidina Ali kata sikap-sikap lagu ni tuan-tuan tak ada zaman dulu. Zaman kita banyak ni cemburu. Memang sikap orang alim ni, dia tak cemburu kepada orang meniaga. Dan kalau untuk meniaga lagu mana pun, memang bagi dia. Dia akan cemburu sama jenis dengan dia. Orang meniaga, dia tak cemburu dekat orang buat bendang. Dia kata dia ni pasal apa buat bendang boleh banyak. Dah. Dia duduk meniaga sama dengan dia tu dia cemburu. Kan? Kalau orang meniaga laksa, dia cemburu kat siapa? Kat orang jual laksa. Kalau orang jual bihun sup, dia tak marah. Kan? Dia tak pergi kat dia ada bihun sup. Dia pasal laksa aku sedap lagi ada laksa dia. Macam mana hamba boleh pergi ulang, pergi makan tak apa lagi. Ulang makan tu yang aku tak tahan lah. Kan? Dah lah mahal tak sedap lah. Kita memang sikap kita ni sama-sama macam kita macam tu. Dalam kita tasawuf disebut. Ni wujud zaman akhir zaman ni di kalangan orang alim ni ada perasaan macam tu. Ni fitnah kita di akhir zaman lah. Allah berlaku sampai ketuk-ketuk guru pun jadi. Ni fitnah akhir zaman, saya tak mahu nak sebut lah. Kan kisah-kisah yang macam ni kan banyak sebagai pengajaran kita. Jadi cemburu bila anak murid dia kurang bab ni, tidak ada tok guru yang boleh himpun semua ilmu kat dia. Dia lah pakar tauhid, dia lah hadis, dia lah tasawuf, dia lah tafsir, dia lah balaghah semua. Tak ada dah tentang hari ni. Kalau alim tauhid, tauhid pakar. Kalau alim kurang sikit pada tu. Qiraat orang alim juga. Kita nak pegang ke semua, mana boleh. Sahabat pun orang rujuk ke semua sahabat. Teladan. Kan kita jenis mau orang semua tumpu ke kita, ada penyakit akhir zaman ni. Ini yang Sayyidina Ali kata ni. Kan? Ni yang kita takut entah ni. Tu yang dia kata. Hingga bahawasanya seorang laki-laki sanya marah atas orang yang sekedudukannya. Mana anak murid dah ni?
Orang sekeduduk ni orang yang duduk dalam majlis dia ni. Marah apa? Bahawa duduk ia kepada orang yang lain. Pi tang limbat apa? Tang ni dah ada dah. Duk pi cari apa lagi? Ini berlaku di zaman kita. Dan tinggalkan akan dia, dan jangan duk pi lah dia kata. So duk pi lah. Kan? Aku kenal lah kawan aku itu. Dia punya alasan dia begitu. Mereka itulah ni golongan-golongan yang bersikap macam ni tentang daripada hak awal tu hanya percakapan sahaja, sedangkan iman dan amal mereka tak melepasi anak anggung sampai hak belakang ni. Dia kata Sayyidina Ali kata mereka itulah tiada naik amal mereka itu daripada majlis mereka itu demikian itu kepada Allah. Mana amalan mereka ni tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Ini tanda sesuatu kaum yang mana amalan mereka ni tidak diterima oleh Allah. Apa dia? Ni hanya bercakap sahaja segi amalan, bukan dia buat pun. Ataupun golongan yang kedua yang mana tidak sama zahir dengan batin, dan golongan yang ketiga suka manusia menumpu-numpu pada ada dan marah kalau orang hidup pumpu ataupun rujuk kepada Allah. Ini tiga golongan ni lah Sayyidina Ali kata amalan-amalan yang mereka lakukan Allah Ta'ala tidak terima. Na'udzubillah min zalik. Ini sebagai nasihat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wallahu alam. Habis tanda datang tu dululah. Dan